Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Natasha binti Darman selaku Ketua Ahli Kumpulan saya. Pada hari ini kami akan membentangkan satu topik berkenaan dengan konsep kebahagiaan menurut Islam. Seterusnya, ini adalah nama ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nur Anis Natasha binti Darman. Yang kedua, Nur Farah Alisha binti Zakaria. Yang ketiga, Muhammad Adib Azizi bin Bain. Dan yang keempat, Muhammad Haiman bin Hasnan. Melalui pengetahuan yang saya peroleh, kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, akan tetapi ia terletak kepada bagaimana cara kita menggunakannya dengan betul dan tepat. Seterusnya, kebahagiaan juga tidak terletak pada apa yang kita inginkan, tetapi ia terletak pada kebaikan yang kita bakal peroleh daripada kebahagiaan tersebut. Kita boleh lihat pada hari ini, ramai manusia yang mengejar kebahagiaan tetapi mereka tidak tahu apa erti kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan sebenar adalah suatu keadaan di mana apabila jiwa manusia mempunyai perasaan tenang, senang, damai, redha dengan diri sendiri serta taat kepada Allah. Seterusnya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Penjelasan tersebut menjelaskan erti bagaimana usaha kita mencapai sesuatu kenikmatan, iaitu apabila seseorang mendapat syurga dengan keredaan Allah dan daripada ketenangan jiwa serta keadilan antara manusia. Empat golongan orang yang dikatakan bahagia. Yang pertama, sa'idun fil dunya wa sa'idun fil akhirah, iaitu orang yang bahagia di dunia tetapi bahagia juga di akhirat. Mereka ini adalah orang yang sentiasa beramal ibadah kepada Allah dan sentiasa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang kedua adalah sa'idun fil dunya wa sakiyun fil akhirah, iaitu orang yang bahagia di dunia tetapi tidak bahagia di akhirat. Mereka ini adalah orang yang tidak melakukan amal ibadah tetapi mereka bahagia dengan adanya harta yang dimiliki. Yang ketiga adalah sakiyun fil dunya wa sa'idun fil akhirah, iaitu mereka ini orang yang tidak bahagia di dunia tetapi dia bahagia di akhirat. Mereka ini adalah golongan yang sentiasa beribadah kepada Allah walaupun mereka tahu yang mereka tidak mempunyai sebarang harta yang banyak. Yang keempat adalah sakiyun fil dunya wa sakiyun fil akhirah, iaitu orang yang tidak bahagia di dunia dan juga tidak bahagia di akhirat. Mereka ini adalah golongan yang tidak beribadah kepada Allah dan mereka tahu yang mereka tidak mempunyai harta untuk menggembirakan hidup mereka. Bahkan mereka juga tidak beribadah kepada Allah dan menjalankan tuntutan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Ayat pilihan pertama ini dipetik daripada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amalan yang soleh akan memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Berdasarkan tafsir fi Zilalil Quran, muka surat 27 dan 28, ayat 29 ini menunjukkan bahawa jika seseorang itu beriman dan sentiasa mengerjakan amalan yang soleh, nescaya mereka akan memiliki kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Buktinya telah tertulis di dalam Al-Quran bahawa orang-orang seperti ini akan memiliki kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Contohnya, perkataan tuba bermaksud kebaikan dan kebahagiaan yang amat besar, dan perkataan husnu ma'ab bermaksud tempat kembali yang baik kepada Allah semasa di alam akhirat. Huraian dan analisa yang saya dapat ulaskan adalah di dalam Al-Quran banyak dijelaskan dan disebutkan oleh Allah mengenai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil mengetahui manusia adalah makhluk pencari kebahagiaan dan kepuasan untuk dirinya. Bahagia perlu dicari dan diperoleh melalui usaha yang betul dan terbaik. Ia tidak sekali datang bergolek sendiri kepada sesiapa yang menginginkannya, namun biarlah bahagia itu didapati melalui kaedah yang digariskan oleh Islam, bukannya pada logik akal yang amat terbatas ini.
Pada pandangan saya, kebahagiaan merupakan keutamaan yang diidam-idamkan dan dimahukan oleh semua insan. Namun, mereka tidak tahu bagaimana cara sebenar untuk memperolehi kebahagiaan yang diredai Allah. Terdapat banyak cabang untuk memperolehi kebahagiaan. Antara cabangnya adalah dengan mengerjakan amalan yang soleh dan beriman kepada Allah. Banyak manfaat yang kita bakal perolehi daripada mengerjakan amalan yang soleh. Hal ini demikian kerana dengan mengerjakan amalan yang soleh dan beriman kepada Allah seperti solat 5 waktu, bersedekah, memenuhi segala perintah Allah akan memberikan kita ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Justru itu, dalam konteks Islam, dengan memperoleh ketenangan jiwa adalah kebahagiaan yang sebenar. Contoh amalan soleh yang paling penting dan yang memberi ketenangan ialah ibadah. Antara ibadah yang terpenting adalah solat, puasa, zakat dan haji. Ibadah-ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang sama sekali tidak boleh diabaikan dan tidak boleh diremehkan. Ibadah dalam Islam adalah merupakan tali penghubung antara seseorang hamba dengan Allah. Ibadah menjadi bukti pengakuan sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya. Isu semasa yang berkaitan dengan ayat pilihan saya ialah ramai insan yang lebih mengutamakan harta benda, kekayaan berbanding ketenangan hati dan lebih memilih untuk diri sentiasa disanjungi. Malah ada yang sanggup mengorbankan kebahagiaan diri untuk memperolehi kekayaan dunia yang hanya sementara sahaja. Pada pandangan saya, masyarakat pada hari ini banyak menghabiskan masa dengan mengejar kehidupan yang baik dan sempurna di dunia. Sebagai contoh, mereka menghabiskan masa sisa hidup mereka dengan pekerjaan semata-mata. Mereka bekerja siang dan malam sehingga tidak sedar bahawa kebajikan isteri, anak-anak, keluarga serta diri sendiri terabai. Justru itu, benarlah bahawa mengejar kehidupan dunia merupakan faktor utama yang mendorong seseorang itu tidak sedar akan kebahagiaan yang sebenar, iaitu kebahagiaan di akhirat. Di samping itu, situasi ini bukan sahaja menimpa kaum lelaki, malah lebih teruk lagi terjadi kepada kaum wanita. Contohnya, mereka telah keluar bekerja seawal jam 6 pagi dan pulang ke rumah pada lewat malam. Jadi, ini akan menyebabkan segelintir para ibu tidak mempunyai masa yang cukup dengan anak-anak dan tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian untuk membesarkan anak-anak sehingga mereka terasa diabaikan dan membesar bersendirian tanpa ibu bapa. Pada pendapat saya, berusaha untuk mengumpulkan kemewahan adalah perkara yang tidak salah tetapi harus adalah hadnya. Akhir sekali, semua perkara ini adalah bergantung kepada pilihan dan keputusan diri sendiri untuk memilih jalan yang dipenuhi dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Setelah memilih ayat surah Al-Baqarah ayat 261 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang membawa maksud bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah SWT ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Taala akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu Taala Maha Luas rahmat, kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Tafsiran bagi ayat ini adalah secara kasarnya berarti dengan satu kiraan hisab yang digandakan menggandakan sebutir benih dan 700 biji buah. Secara fizikalnya, ayat ini menceritakan tentang peningkatan perasaan rohani. Bahkan ayat ini juga menceritakan tentang ganjaran infak yang berlipat ganda. Maksud tanaman yang subur pula adalah harta akan lebih bertambah jika kita berkorban dan memberi harta kepada yang kurang mampu. Allah SWT juga menjanjikan rezeki yang lebih jika kita bersedekah walau dalam kuantiti yang sedikit. Ayat Wallahu wasi'un alim membawa maksud kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah kering dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala niat para hamba. Bagi Ryan dan analisa,
Pertama, mewujudkan kasih sayang sesama insan. Sebagai umat Islam, bersedekah adalah salah satu cara untuk berkasih sayang. Ia juga merupakan salah satu amalan kebaikan yang perlu dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran. Ia juga boleh menjadikan mereka yang kurang berkemampuan menikmati sedikit kemewahan dunia, dan mereka juga turut merasai kebahagiaan di dunia walaupun sedikit. Terdapat banyak gelandangan walaupun hidup di dalam dunia serba moden ini, kerana mereka tidak mampu untuk menyara kos sara dirinya yang tinggi. Sebagai contoh, disebabkan kos taraf hidup sekarang yang semakin tinggi menyebabkan makin bertambah bilangan gelandangan. Dengan membantu mereka, kita dapat memancarkan sinar kebahagiaan pada wajah mereka. Bahkan kita juga turut merasai bahagia mereka merasai. Seterusnya adalah mendapat ganjaran pahala. Kita sebagai umat Islam sangat mudah beroleh pahala yang berlipat ganda. Cuma kita yang ingin ataupun tidak. Dalam surah An-Nisa ayat 114 menyatakan dengan maksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Sebaik-baik amalan, dalam ayat ini menceritakan tentang sebaik-baik amalan adalah bersedekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala meridai amalan yang kita lakukan, iaitu bersedekah. Bahkan mereka juga turut merasai halawah kehidupan di dunia berlandaskan agama Islam. Dengan bersedekah, rezeki kita juga akan dilipat kali gandakan. Dan sebagai contoh, di musim pandemik COVID-19 ini, terdapat ramai yang dibuang kerja dan kurang pendapatan untuk isi keluarga. Jadi kita sebagai yang mampu boleh bersedekah kepada mereka walaupun dalam jumlah yang sedikit. Terhindar dari sikap keduniaan dan materialistik. Bersedekah mengajar kita supaya menjauhi sikap tamak, harta dan kepentingan dunia. Bersedekah juga mengajar kita supaya berkongsi. Sebagai orang Islam, kita perlulah bekerja dan beribadah di dunia untuk kesenangan di akhirat. Kita juga diajar supaya tidak riak dalam segala amalan yang dilakukan. Semuanya di dunia ini adalah bersifat sementara. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Sekali mata sahaja harta kita tu akan ditarik jika Allah berkehendak. Jika kita takut untuk harta kita berkurang, kita perlu ingat janji Allah. Jika kita bersedekah, Allah akan menambah rezeki yang kita perolehi. Bahkan jika kita bersedekah sebagai contoh kepada anak-anak yatim, seperti bersedekah baju atau makanan, mereka juga akan menjadi saksi di akhirat atas amalan yang kita lakukan di dunia. Bersedekah juga dapat memancarkan sinar kebahagiaan pada wajah mereka, dan kita juga turut merasai kebahagiaan yang mereka perolehi walaupun sedikit. Itulah definisi bahagia berdasarkan bersedekah. Jadi marilah kita bersedekah supaya dapat membahagiakan orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Hud ayat yang ke-108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fi jannatin khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majzuz. Maksudnya, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengkehendaki, yakni yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Tafsirnya, wa ammal ladzina su'idu, orang yang berbahagia itu adalah daripada golongan pengikut-pengikut para rasul. Fa fi jannati khalidina fiha. Tafsirnya, sebaik-baik tempat kembali mereka adalah syurga. Mereka tinggal di dalamnya buat selama-lamanya. Madamat samawat wal ardu ila ma syaa rabbuka. Tafsirnya,
keabadian keabadian mereka dalam kenikmatan bukanlah sesuatu hal yang wajib. Terserah kepada Allah yang menentukan segalanya. At-ta'an ghairah majzuz. Tafsiran yang ni pula, mereka sebagai karunia yang tiada putus-putusnya, mereka diilhami untuk selalu bertasbih dan bertahmid seperti mana mereka diilhami untuk bernafas. Huraian dan analisa ayat. Ayat ini menekankan konsep bahagia, bahawasanya bahagia di dunia hanyalah sementara, akan tetapi bahagia di syurga adalah untuk selama-lamanya. Yang kedua, ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW sebagai umatnya. Kemudian, ayat ini juga memperlihatkan janji Allah bahawa ganjaran syurga bagi mereka yang mentaatinya dan meninggalkan larangannya adalah syurga. Selepas itu, Allah mempunyai hak untuk menarik nikmat daripada hamba-Nya. Ayat ini juga memperingatkan hamba-Nya untuk sentiasa bertakwa kepada Allah kerana dialah yang menentukan segalanya. Dan yang terakhir, kita perlulah sentiasa mensyukuri nikmat Tuhan dengan cara melafazkan zikrullah dan bertahmid. Berbalik kepada fakta dan isu semasa. Pada zaman ini, purata rakyat Malaysia ramai yang sanggup melakukan apa sahaja di dalam mengejar duniawi untuk memuaskan keinginan masing-masing. Perkara ini tidak patut kerana kebahagiaan sebenar bukanlah dengan memenuhi segala keinginan kita, tetapi kebahagiaan sebenar ialah dengan mensyukuri apa adanya. Seterusnya, baru-baru ini munculnya fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Rasulullah SAW seperti Syiah, ajaran Anwar Asadullah serta ajaran Ayah Pin. Perkara ini juga bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, pada zaman ini kita menghadapi zaman yang sukar kerana harus berhadapan dengan pandemik COVID-19. Baru-baru ini, pandemik COVID-19 telah menyebabkan beberapa surau dan masjid di Kelantan diarahkan tutup. Seterusnya, ramai pekerja di sektor pelancongan yang diberhentikan kerja namun berjaya bangkit semula mengorak langkah dalam perniagaan atas talian. Perkara ini menunjukkan bahawa Tuhan boleh menarik nikmat bila-bila sahaja kerana Tuhanlah yang berhak untuk memberi dan menariknya semula. Seterusnya, kempen pihak JAKIM telah menganjurkan kempen Malaysia Berselawat. Kempen ini bertujuan untuk menerapkan rakyat berselawat dan bertahmid bagi mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dikurniakan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 35, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Terjemahan: serta berbagai barang perhiasan keemasan, dan ingatlah, segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsiran. Surah Az-Zukhruf ayat 35 menunjukkan wa-zukhrufa, serta berbagai barang perhiasan keemasan. Ini adalah kalimah yang dijadikan sebagai nama surah. Ianya mungkin bermaksud emas ataupun perhiasan, iaitu perhiasan yang bergemelapan dan kemasan. Jadi ayat yang penuh adalah kami boleh berikan mereka emas, perhiasan yang melimpah. Allah boleh saja lakukan semua yang telah disebut di atas semua
tadi sama ada dengan perak ataupun dengan emas pun Allah boleh bagi. Wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya. Dan ingatlah, segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Makanya, dunia ini dan segalanya tak menilai langsung. Sama nilai dengan sebelah sayap nyamuk pun tak sampai. Maka kerana ia tidak menilai, maka Allah tidak kisah untuk berikan kesenangan keduniaan untuk mereka. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan sebaliknya, akhirat di sisi Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dunia tidak bernilai, apakah yang menilai? Itulah takwa. Itulah yang menjadi bekalan untuk kita. Itulah yang patut kita kejar. Dan kekayaan dan kesenangan di akhirat hanyalah diberikan kepada orang yang bertakwa sahaja. Huraian dan analisa. Sebagai penuntut ilmu, ayat ini mengajar kita bahawa kebahagiaan di akhirat lebih utama dari kebahagiaan hidup di dunia. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahawa kehidupan dunia sejatinya adalah kehidupan sementara. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 64, Allah menjelaskan bahawa kehidupan dunia hanyalah gurauan. Ini bermaksud bahawa kehidupan di dunia hanyalah untuk masa yang singkat seperti kita bergurau dan main. Tidak terasa, masa telah habis dan berlalu begitu pantas. Begitulah kehidupan dan kebahagiaan di dunia. Adapun perhiasan duniawi, kebahagiaan dunia lain tentunya tidak dapat dibandingkan dengan akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Selain itu, Islam mendudukkan kebahagiaan duniawi bukan sebagai puncak, tujuan tertinggi dan kehidupan manusia. Fakta. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud bahagia ialah suasana senang dan aman damai serta gembira. Pada era globalisasi ini, kita dapat melihat kebanyakan manusia, terutamanya rakyat Malaysia, lebih mementingkan kebahagiaan di dunia dari kebahagiaan di akhirat. Hal ini demikian, kita dapat melihat gaya hidup mereka suka berfoya-foya, mencari dan mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Mereka beranggapan dunia bukan tujuan hidup, sehingga mereka hanya mencari kenikmatan dunia semata. Mereka tidak sedar bahawa harta dan kekayaan yang menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan dibawa ke alam kubur atau ke akhirat nanti. Pada akhirnya, dapatlah disimpulkan bahawa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan di akhirat, kerana kebahagiaan di dunia hanyalah sementara. Seterusnya, kebahagiaan adalah sampainya manusia pada kesempurnaan yang ada di akhirat. Selepas itu, kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara beriman dan beramal soleh. Kebahagiaan juga dapat digapai dengan cara mewujudkan kasih sayang sesama insan bagi merapatkan hubungan silaturahim. Selepas itu, kebahagiaan juga dapat dimiliki dengan melakukan amal jariah untuk menyucikan jiwa, kerana kebahagiaan itu terletak di dalam jiwa dan hati yang tenang. Kesimpulan. Mengejar kebahagiaan akhirat adalah pilihan yang harus dilakukan oleh manusia kerana tidak ada lagi tempat dan kembali yang paling membahagiakan selain dari akhirat. Sebagaimana perintah Allah, bahawa kebahagiaan dunia tidak bisa memberikan kepuasan dan semakin mencarinya, malah kita akan semakin terpedaya. Jika kita menginginkan kebahagiaan yang sejati kelak di akhirat dan menghindari sesaan api neraka, tentu kita harus mengikuti perintah yang sudah ditentukan oleh Allah. Sebagai penutup bicara, sebagai manusia, kita haruslah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, saya ingin berkongsi beberapa tips kunci kebahagiaan dalam hidup daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, jangan membenci sesiapa pun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuat baiklah sekalipun banyak musibah. Dan yang kelima, perbanyakkanlah memberi walaupun kamu sedang susah.
Dan yang keenam, sentiasa tersenyumlah walaupun hatimu sedang menderita. Dan yang terakhir, jangan pernah berputus asa di dalam berdoa kepada Allah dan mendoakan rakan-rakan saudara mukmin kita yang lain.